Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Waalaikumsalam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kita, yang memberikan kita kekuatan dan kesihatan dan menyampaikan kita pada 15 Ramadan, yang merupakan satu perkara yang menarik, dan kita mengharapkan Allah sampaikan kita pada akhir Ramadan juga dan seterusnya untuk meneruskan siri amalan terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah, dan kita mengharapkan Allah ampunkan dosa kita, Allah bebaskan kita dari neraka, dan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah ya baki 15 hari lagi untuk raya, sebut raya semangat. Baik, insya-Allah kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi kita berada dalam surah Al-Maidah, dan kita ulangkan bahawa bila kita berbicara dengan Al-Quran, perasaan agung kita terhadap Quran kena ada. Kerana ia adalah kalam Allah, ia adalah firman Allah yang diberikan untuk kita membaca dan beramal, beriman bacanya dengan beramal, dan juga berusaha untuk menjadikan ia sebagai dustur ataupun perjalanan kehidupan kita. Al-Quran tidak akan turun melainkan untuk kebaikan kita, dan Al-Quran bila diamal pasti ada kebaikan. Ya, confirm. Kerana kita dah terangkan Quran diturunkan bulan Ramadan menjadi satu bulan yang istimewa. Malam Lailatul Qadar menjadi istimewa, dan Rasul menjadi Sayyidul Rasul, dan Mekah menjadi Ummul Qura, dan bila turun diberikan kepada umat Muhammad menjadi umat yang terbaik. Maka insya-Allah kita menghayatkan Al-Quran ini, ayat-ayatnya, dan juga kita meyakini apa yang Allah katakan. Itu di antara syarat beriman dengan Al-Quran tanpa ragu-ragu. Ya. Jadi insya-Allah kita berada pada ayat yang ke-41. Sorry. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardi yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah mempunyai kerajaan di langit dan di bumi? Diseksanya siapa yang dikehendakinya, dan diampuninya sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladhina hadu samma'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa illam tu'tuhu fahdharu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Hai Rasul, hendaklah kamu jangan disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang Yahudi amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengarkan perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubahkan perkataan-perkataan yakni kitab Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan jika diberikan ini yang sudah diubah oleh mereka kepadamu, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatan, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itulah adalah orang-orang Allah yang tidak mensucikan hati mereka. Mereka mendapat kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. Baik, ayat yang ke-40 tadi, yang mana kita telah baca, Allah menyatakan alam ta'lam. Dia berkaitan dengan kisah yang kita telah terangkan bagaimana orang Yahudi yang mencuri, wanita yang mencuri itu ada di kalangan manusia yang cuba memintakan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tahu bahawa Rasulullah bila suatu perkara itu bercanggah dengan syariat, dia akan tegas setegas-tegasnya. Ya, walaupun syafaat yang diminta Usamah bin Zaid, cucu angkat Rasulullah, ya, yang dia sangat sayang cucu tersebut, tetapi bila sampai tentang hukum Allah, maka dia tidak ada tolak ansur pada Usamah, walaupun Usamah, ya, kita ni macam itu juga. Anak-anak kita pun ada anak-anak yang agak, kalau yang menonjol sikit pada kita tu, bila dia nak bagi syafaat lembut hati, ya. Tapi anak-anak taklah sehebat cucu, ya. Siapa yang ada cucu dia tahu. Cucu lagi, katanya cucu lagi mempengaruhi, ya, berbandingkan anak-anak. Ya, saya dengar orang tua kata, "Wish, kalau anak minta dulu takkan dapat, tapi cucu Allah cair." Ya, itu dia. Namun begitu, kita kena lihat dari sudut hukum-hukum Allah. Walaupun siapa sekalipun ke tengah, sehingga Rasulullah mengatakan, walau Fatimah mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Sedangkan waktu itu dah tak ada anak perempuan lain melainkan itulah Fatimah, mengisyaratkan bahawa Rasulullah dia akan berkata benar. Dia tidak mendusta. Kalau Fatimah anak yang paling dia sayang, dan itulah anaknya yang seorang hidup, ya, dari 7 anaknya, itulah seorang yang hidup sehingga akhir hayat baginda, ya, tapi dia boleh berkata begitu, menunjukkan ketegasan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam bab agama. Agama tidak ada toleransi. Okey? Agama tidak boleh ditolak ansur. Yang mana ada had boleh. Tetapi kalau sampai nak mempermainkan agama kita itu pasal isu yang begitu hangat dibicarakan, kan, memang ketegasan kena ada. Kalau tak, habis agama kita. Berapa kali berlaku, lepas tu minta maaf. Agama bukan begitu. Ya, agama bukan begitu. Bukan dipermainkan begitu. Hanya orang yang bermasalah dalam hati yang tak kisah alam tolak ansur, no. Ya, sekali mungkin, tetapi kalau dah berkali-kali ada masalah, ada satu agenda yang mereka rancang, nak tengok kehangatan atau kekuatan umat Islam macam mana. Baik, ala kulli hal. Maka di sini agak menarik apabila Allah mengatakan, ya, kalimah ni memang kalimah yang agung bagi orang yang memahaminya. Itu pasal saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan, bila saya menyebutkan kalimah Rabb misalnya, kan, mesti ada satu benda yang tercuit dalam perasaan kita, keagungan Allah. Bila sebut kalimah Allah, satu keagungan, kehebatan, kedahsyatan Allah tu, ya, infinity kehebatan, semua kebaikan tu, ya, ada pada Allah. Kerana kalimah ini, ya, lihat, ya,
Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah lah yang mempunyai kerajaan di langit dan di bumi. Satu kalimah yang tidak dimiliki oleh sesiapa pun. Ya. Saya bila sebut itu yang set. Minda saya dah terset bahawa bila sebut kalimah Allah, satu keagungan yang begitu dahsyat ada di depan saya. Berarti saya menyembah Tuhan yang maha hebat. Sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk. Hanya Allah sahaja. Kalimah Rabb, kalimah Allah hanya milik Allah. Oleh kerana itu, bila disebutkan kalimah Allah, mereka memperlekehkan, memperlecehkan, berbahaya. Kenapa yang menjadi isu satu ketika dahulu, ya, kalimah Allah ni tidak boleh dimiliki oleh orang kafir di Malaysia ni. Disebabkan kes orang Islam sendiri bila sebut kalimah Allah pun bercanggah antara satu sama lain. Ini kan pula orang kafir, orang Kristian bila sebut Allah, konsep Trinity itu ada. Ya, Allah beranak, Allah punya isteri, Allah punya berbagai konsep yang sesat, konsep yang tak betul. Mereka menyebut kalimah Allah. Yahudi dengan menyebut kalimah Allah dengan mengatakan Allah kedekut, Allah berbagai-bagai. Tetapi kita orang yang beriman bila sebut kalimah Allah, dalam hati kita tu ya apa yang nak sebut, membara semangat dan cinta semua muncul dalam jiwa kita. Beza sama sekali. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan, saya mengharapkan kita bila sebut kalimah Allah tu memang kena ada perasaan yang begitu. Kena. Kalau tidak, kita tidak akan merasa kemanisan ayat Al-Quran yang kita baca. Ya, kita tidak akan tidak akan merasa kemanisan apabila kita mendengar kalimah Allah, bila kita bermunajat dengan Allah. Ya, memang inilah satu kalimah yang agung. Dan kalimah inilah yang membatalkan sifat ayah bin, yang mengatakan dia mempunyai kerajaan di langit. Sedangkan Allah mengatakan Allah mempunyai kerajaan di langit. Yang kita katakan kalau kerajaan di bumi, mungkinlah raja, presiden atau suatu negeri itu ada kerajaan dia sendiri. Tetapi tidak sama dengan kerajaan Allah juga. Ya, apa-apa pun berbeza. Allah dengan sifat yang maha agung ini hanya dimiliki oleh Allah, yang tidak ada infinity dalam kehebatannya itu. Ya, kemuncak segala kemuncak. Okey. Tidakkah kamu mengetahui, Allah mengatakan dalam ayat ini, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Ya, macam kita kata, ya, kami mengetahui bahawa Allah lah yang mempunyai kerajaan langit, ya, samawat, bukan di bawah langit pertama tu, samawat 7 petala langit yang akan dihancurkan. Dia yang bina dihancurkan untuk menunjukkan keagungannya. Okey. Baik. Kemudian Allah mengatakan, ya, kerajaan di langit dan di bumi, 7 petala bumi ini. Kemudian diseksanya, ini hanya sifat Allah. Diseksanya siapa yang dikehendakinya dan diampuni siapa yang dikehendakinya. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak sifat Tuhan, ketuhanan yang begitu dahsyat, yang mana dia akan seksa siapa yang dikehendakinya dan dia akan ampun siapa yang dikehendakinya. Kita mengharap pengampunan Allah. Ya, kita mengharap sangat Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ya, kan hanya itu jalan yang boleh menyelesaikan perjalanan hidup kita di akhirat kelak. Sebelum kita berangkat ke sana, mintalah. Tuan-tuan dan puan-puan, mintalah. Bulan Ramadan ni mintalah. Pengampunan memang tersedia untuk kita. Mintalah. Ya. Kita tak tahu di antara kita siapa yang diampunkan oleh Allah. Ya. Ustaz pun belum tentu lagi diampunkan oleh Allah. Subhanallah. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Baik. Kemudian Allah mengatakan, yaghfiru li wa yaghfiru liman yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalimah yang agung, kalimah yang mengisyaratkan tidak ada sesuatu pun yang berkuasa seperti mana Allah yang berkuasa. Siapa saja yang ingin menandingi Allah dalam kekuasaan memang tidak akan mampu. Allah akan buat apa yang dia kehendakinya. Okey? Baik, ini di antara perkara yang diceritakan berkaitan dengan orang-orang yang cuba nak mengubahkan ketetapan Allah, terutamanya dalam hukum hakam syariat,
yang Allah jadikan sebagai jalan kita. Kita tidak ada pilihan. Bila Allah dah bagikan itu sebagai jalan, maka kita ikut. Kemudian ayat yang berikutnya disebabkan berkaitan dengan ayat mencuri, begitu juga ayat-ayat yang berikutnya ini ada kaitan dengan kisah di mana kisah di kalangan orang-orang Yahudi di Madinah. Agak menarik ya tuan-tuan dan puan-puan, agak menarik. Kita tahu bahawa Rasulullah berhijrah kan? Rasulullah berhijrah ke Madinah. Sedangkan dia orang yang mendatang. Kita tengok ya. Tetapi bila dia berada, sewaktu dia nak sampai ke Madinah tu, yang ini sebelum berhijrah tu, masyarakat Arab di Madinah, Aus dan Khazraj, yang mana telah bersepakat untuk mengangkat Abdullah ibn Ubay sebagai macam raja lah sana, ya, ketua mereka di sana. Mereka dah bersedia. Itu pasal Abdullah ibn Ubay penentang Rasulullah yang paling kuat, ketua munafik, ya. Sebab nak jadi raja, ya, dah nak menang dah nak duduk tahta di sana. Dan orang munafik, orang Yahudi memang setuju dengan kedudukan Abdullah sebagai raja. Yalah, boleh dibeli kan. Okey. Kemudian tiba-tiba Rasulullah berhijrah. Bayangkan, Rasulullah berhijrah dan kebanyakan waktu itu orang Madinah dah beriman dengan Rasulullah sebagai seorang Rasul. Ya, bukan sebagai seorang raja ya, seorang Rasul mula-mulanya. Bila dah sampai di Madinah sebagai seorang Rasul, dan akhirnya bila dah jadi Rasul, dia adalah pemimpin. Dia tak ada orang lain dah. Kalau Rasul dah naik, dia mesti menjadi pemimpin. Okey. Macam mana kekuatan Rasulullah kan? Orang Yahudi mula tak nak terima. Ya, tak nak terima, dia takkan terima Rasulullah. Tetapi bila dia tengok bukti-bukti Rasulullah itu adalah Rasul, dia mula gemetar tau, takut. Dia merasa takut, tapi dia takkan terima Rasulullah sebagai Rasul. Tetapi bila dah tengok sifat-sifat itu memang ada pada Rasulullah, dan kedudukan Rasulullah mula kuat. Dan bila mula kuat, penduduk Aus dan Khazraj mula mengiktiraf Rasulullah itu Rasul dan pemimpin. Bila masuk pemimpin, kalau kita fikirkan macam mana orang Yahudi takut pada Rasulullah kan? Dia takut, bukan sembarangan. Ya, kalau orang datang biasanya tak ada orang, tak adalah, maksudnya mana orang baru, tapi dia punya kekuatan tersendiri. Maka disitulah Rasulullah dilantik sebagai pemimpin Madinah, dan bukan kepada orang Arab saja, semua orang-orang Yahudi pun kena taat. Pendukung-pendukung Rasulullah dah keliling, dan ketetapan pemimpin-pemimpin Aus dan Khazraj telah bergabung dengan Rasulullah. Disitulah bagaimana Rasulullah menjadi raja. Setiap ucapan dia merupakan arahan. Yahudi takut. Ya, Yahudi begitu takut dengan ketetapan Rasulullah. Di sini di antara ayat yang berkaitan. Ya, kalau tak mereka itu pun mereka cuba membunuh Rasulullah. Cuba tapi tak berjaya. Ya, last kali wanita yang memberi Rasulullah makan daging kambing yang diletakkan racun. Dahsyat kan? Itu sekali. Lepas bagi itu kambing tu, mukjizat yang Allah berikan, berbicara, ya Rasulullah, sesungguhnya padaku ada racun. Itu dah tergigit dah termakan. Ini menunjukkan Rasulullah SAW pun, ya, dia tidak tahu perkara yang lain melainkan wahyu yang menyampaikan. Itu pun dah tergigit sedikit. Subhanallah, pada hari kematian baginda mengatakan, aku merasakan racun Yahudi itu telah meresap dalam tubuhku. Nampak tak? Ya, okey. Para sahabat dah mati dah melumpur dah mati di kalangan sahabat. Bila tanya wanita Yahudi itu, agak menarik ya. Ulama membahaskan begitu menarik. Saya tertarik sangat perbahasan. Itu pasal bila kita melihat dalam agama ni, perbahasan ulama jangan ditinggalkan. Terutamanya ulama 3 kurun yang terbaik. Mereka lebih amanah, lebih jujur. Di situ datang bahasnya, Rasulullah makan makanan orang Yahudi. Kan? Rasulullah makan makanan orang Yahudi juga. Sembelihan orang Yahudi yang kita dah baca awal-awal dahulu. Okey. Maka di situ ditanya kepada wanita tersebut, kenapa kamu bagi Rasulullah daging yang diisikan racun? Apa dia kata? Kalau dia Nabi, maka dia akan diselamatkan. Nampak tak? Ya, tetapi kalau dia bukan Nabi,
kami akan rehat daripada dia. Subhanallah, sampai macam itu sekalian. Dan akhirnya wanita tu dibunuhlah, hukum bunuh kerana membunuh orang yang lain tu. Okey. Baik, kita lihat Rasulullah SAW, kita tahu bagaimana dakwah dia, akhlak dia dalam siri berdakwah, dan dia Rasul. Tetapi dia pun bersedih juga kerana orang tak mau dengar dia. Memanglah kita pun kalau orang tak nak dengar, sedihlah. Kena pula anak-anak tak mau dengar cakap kita, sedih rasa kan. Kena pula kita minta baliklah raya ni. Tak nak balik, mau meraung kan. Baik. Allah berfirman, Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'minu qulubuhum wa minal ladhina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tu'tuhu fahdharu. Okay, kita berhenti situ dulu. Hai Rasul, hendaklah kamu jangan disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang yang mengatakan dengan mulut mereka kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Baik, ayat ini mengisyaratkan, ditujukan kepada orang-orang munafik. Ya, ayat ini. Kerana apa? Rasulullah bersedih hati disebabkan orang-orang munafik menonjolkan kekufuran mereka. Terutamanya, kenapa di Mekah tak ada orang munafik? Di Madinah ada orang munafik. Orang munafik ni dikatakan talam dua muka. Bukan talam, kuih talam seribu muka. Ya, bulan puasa ni teringat macam-macam. Talam dua muka, di sana pun dia ambil kesempatan, di sini pun dia ambil kesempatan. Itu sifat na'udzubillah min zalik, kita katakan sifat apa ya? Kadang-kadang sifat ahli politik ya. Na'udzubillah. Sana ambil kesempatan, sini ambil kesempatan. Yang penting dia dapat kelebihan ataupun keutamaan itu. Jahat orang munafik bermasalah. Kenapa Mekah tidak ada orang munafik? Kerana kalau diisytiharkan di Islam, pasti kalau kat Mekah mesti diseksa, kan? Pasal orang kafir kuat waktu tu. Ya, orang kafir kuat, maka orang Islam lemah. Maka kalau mereka tonjol aku Islam, lembek mereka. Ya, diseksa, dibuatlah segala-galanya. Tetapi sampai di Madinah, konsep orang munafik ni kalau nak kenal, sampai di Madinah Islam kuat, kafir pun kuat, kan? Jadi dia serba salah, aku nak ikut yang mana ni, kan? Di sana Yahudi kuat, di sini orang Islam kuat. Jadi dia ambil sini pun okey, sini pun okey. Berbahaya orang munafik. Ya, Allah akan hinakan di mahsyar. Allah ceritakan, cuba buka dalam surah An-Nisa tentang orang munafik ni. Kita minta lindung sifat ni. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang sebentar. Ayat yang ke 142. Kita lihat. Kita pernah baca, kita pernah tengok dalam hadis bahawa di antara sifat-sifat munafik kan, bila berjanji dia khianat, apalagi bila bercakap dia menipu, kan? Itu sifat-sifat yang kita katakan sifat-sifat umum je, ya. Tetapi sifat usul bagi orang munafik yang paling besar, ya, dia tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Itu sifat yang paling besar.
Dan beberapa sifat yang kita lihat dalam ayat ni Allah akan ceritakan. Ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas penipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan solat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Okey, kita lihat. Pertama, orang munafik ni dia tak beriman kepada Allah secara kasar, tak yakin kewujudan Allah. Ni na'udzubillah. Okey, itu pasal dalam ayat ni yukhadi'un Allah, cuba nak tipu Allah kan. Tapi Allah membalas tipu mereka. Bila Allah balas tipu mereka? Ya. Di akhirat kelak. Kat mana tu? Ha? Tak. Itu satu. Tahu tak? Selepas mizan kan? Tahu ke mizan? Okey, perjalanan kita di mahsyar nanti, semua kita, saya pun termasuk kan. Lepas kita dibangunkan, kita akan berkumpul di satu tempat, dibangunkan satu tempat, kemudian kita akan berjalan menuju ke mahsyar. Berlaku tempikan apa semua tu, dan di mahsyar kita berkumpul, kita cari syafaat yang dinamakan syafaatul uzma yang Rasulullah keluarkan. Kita dah cerita kan. Maka syafaatul uzma tu bermulalah acara amalan-amalan kita, penyerahan kitab datang. Ya, kitab mula datang, kita tengok amalan kita, report card kita. Alamak, report card okey ke? Tak. Masing-masing punya hal. Lepas tu akan diketengahkan, dihisap. Ada kelompok yang melepasi hisap dan ada kelompok yang kena hisap. Yang ni diauditkan satu apa barang-barang rumah kita tu semua diauditkan, sehingga dalam hati kita pun diauditkan. Yang mata, kepala semua ni akan dihisap, diauditkan. Okey, lepas tu habis dah. Ya, maka ditunjukkan mizan untuk timbangan. Kita dah excited, barang-barang pahala-pahala kita begitu banyak. Rupanya lupa, tak habis lagi. Ngumpat, itu ada juga kan. Maka amalan pun dikurangkan. Ikutlah amalan masing-masing. Dan habis amalan keputusan tu, okey. Orang Islam, orang kafir, semuanya sama di tahap tu. Kecuali orang kafir tak dapat syafaatul uzma tu. Ya. Okey, maka bila dah sama tu, orang kafir terus dimasukkan neraka. Confirm, mereka tu tidak ada amalan dah. Masukkan ke neraka. Terus, lepas mizan. Orang Islam dibawa ke Telaga Haud. Dia ada perjalanan lagi. Orang munafik ni excited. Oh, mereka tak ikut orang kafir. Selamat aku. Yukhadi'un Allah. Wallahu yukhadi'un apa? Wallahu yukhadi'un yakhda'unakum. Okey, wallah, mereka cuba nak tipu Allah, sekarang Allah buat perancangan untuk mereka. Okey. Baik, bila mereka dah cuba berjalan nak dapat syafaat, tak lepas. Okey, terus jalan lagi. Maka bila terus jalan, berkumpul orang beriman ni di satu tempat yang mana ujian ke atas orang mukmin. Ya, ujian ke atas orang mukmin. Siapa yang tak pernah sujud, dia akan berhadapan masalah. Maksudnya siapa yang tak pernah solat, dia berhadapan masalah di situ. Orang munafik dia solat, kan? Tapi bukan kerana Allah. Itu pasal bila solat bukan kerana Allah, kategori tak solat. Bila dikatakan sujud, mereka tak boleh sujud. Badan mereka menjadi satu. Ya, tak ada tulang belakang ni, pinggang ya. Dia tak boleh sujud. Dia tegak macam tu, nak sujud tak boleh. Hanya orang yang biasa sahaja sujud di muka bumi boleh sujud, lalu sujud. Maka di situ dah menunjukkan orang beriman dah terbagi kepada dua. Ya, terbagi kepada dua, lalu masuk kepada ke satu ruang yang mana kalau kita kata orang, kalau kita nak keluar negeri, kita masuk ruang untuk departure punya ni hall tu kan. Maka kita pun duduk di situ. Semua duduk. Lalu datang suara mengatakan, Nun, di sana ada syurga.
Waktu itu orang beriman semua bersemangat, termasuk orang munafik bersemangat. Tiba-tiba terpisah, orang munafik di sebelah sini, orang beriman sebelah sini. Tang situ dia dah tertipu, ya. Kerana nak tipu Allah, maka Allah tipu dia di sini. Di situlah mereka bermunajat, meminta supaya jangan dipisahkan dengan orang beriman. Kerana mula orang beriman bercahaya, zoom. Kerana perjalanan titian sirat gelap, semua keluar cahaya masing-masing. Subhanallah. Minta tuan-tuan dan puan, Allah cahayakan kita, ya, sebesar-besar cahaya. Kerana perjalanan di titian sirat menakutkan, sehingga para Nabi tak ada apa ucapan melainkan Allahumma salim. Ya Allah, selamatkan. Okay. Ayat ni, nak tengok kita simpan ayat ni dulu, kita tengok ayat yang mengerunkan ini. Okay, buka surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, surah Al-Juzuk yang ke-28. 27 ayat surah ke-57. Okey. Ayat yang muka surat 539 ayat ke-12. Sebenarnya perjalanan mahsyar telah diceritakan kepada kita satu persatu. Bagi saya beriman. Saya mengharapkan Allah turunkan usaha. Okey. Jumpa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Pada hari ketika kamu melihat orang mukmin lelaki dan perempuan, sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Okey, nampak tak? Allah jadikan tempat itu memang gelap, lalu diberikan cahaya orang beriman ini pada depan dan sebelah kanan dia. Dan dalam hadis menceritakan cahaya ini mengikut amalan kita. Kalau orang yang terbaik itu cahayanya seperti jibal, maksudnya cahaya seperti siang, ya. Kalau macam stadium cahaya yang terang tu kan nampak, okey. Itu cahaya, dibagikan cahaya. Okey. Dan ada yang cahaya seperti pohon kurma. Maksudnya macam cahaya lampu tepi jalan kita itulah. Masih lagi cahaya dan mengikut amalan masing-masing, dan paling kurang cahaya seperti lampu yang apa yang nak sebut ibu kaki. Ya, ibu kaki itu ada lampu bila diangkat, ya, dia menyala, bila dia letak dia padam. Bayangkan, itu paling kurang. Okey. Pada ayat ni nak menceritakan bila dah berikan cahaya semua masing-masing mengikut amalan masing-masing, ya, dan mereka tahu nun diisytiharkan, nun ada syurga. Agak-agak kita lah dah penuh, dah lama kita berada di mahsyar tu, penuh letih apa segala-gala dengan siksaan tu, tiba-tiba bagi tahu kepada kita nun, akhirnya kita akan berada di syurga, pengakhirannya nun di syurga. Semua orang yang beriman akan pergi, betul? Semua akan pergi walaupun dia merangkak. Itu pasal kita mendengar orang merangkak di titian sirat. Ya, kenapa? Dah tak larat dah kita berada di mahsyar. Kita nakkan segera. Maka di situlah yang paling kurang cahaya sebesar ibu kaki. Ya, letak angkat menyala, letak di padam. Seolah-olah angkat tu nampak jalan letak. Setapak. Yang merangkak tu dia meraba. Subhanallah, ya. Perjalanan kita nanti. Dan kalau ikutkan cahaya itu mengikut amalan masing-masing, kelajuan pun mengikut amalan masing-masing.
Perjalanan yang dikatakan beribu tahun perjalanan itu yang dikaitkan dengan amalan-amalan soleh. Orang yang beramal amalan soleh semua laju. Macam kita lah kan, laju ya. Laju, ikut amalan, laju. Di situ Rasulullah mengatakan, ada yang berjalan macam itu, ikutlah. Ada yang selaju kilat, disebutkan hadis tu, selaju kilat, selaju kuda pantas zaman tu, dan selaju angin yang kencang, disebut satu-satu. Dan paling kurang orang yang merangkak, yang berjalan melalui kaki lampu yang sekecil itu. Terpulang masing-masing punya, Di situlah menunjukkan kita tak mampu nak cerita siapa yang akan dapat, tapi kita mengharapkan kita yang dapat terbaik di sisi Allah. Baik, amin ya rabbal alamin. Okey, orang mukmin ni. Kemudian kita lihat orang munafik. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Pada hari ketika orang-orang munafik lelaki dan perempuan berkata kepada orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luar darinya itu ada seksa. Okey, Lalu dipisahkan antara orang mukmin dan orang munafik. Mereka nampak nak pergi tak boleh, nakkan cahaya gelap. Lalu dikatakan pergi ke belakang. Maka mereka mencari cahaya dan nampak satu dinding ada pintu. Pintu tu dah mereka sangka ada cahaya, memang nampak macam bercahaya. Mungkin ini boleh menyelamatkan mereka. Tetapi sebenarnya pintu itu kalau dibuka, azab. Azab. Dan sifat neraka dia menarik. Rasulullah kata, berkaitan dengan neraka yang melintas tu seperti duri Sa'dan, satu duri yang berada di Afrika sana, dia mencakup macam mata kail. Okey? Maka di sini orang munafik kata, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun naru hiya maulakum wa bi'sal masir. Orang munafik memanggil mereka orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang kafir. Tempat kamu ialah neraka, dialah tempat perlindunganmu, dan dialah adalah sejahat-jahat tempat kembali. Okey, jadi dia minta mereka, orang munafik minta pertolongan daripada orang beriman, tak mampu. Kenapa? Kedudukan mereka begitu. Bila mereka buka je pintu tu, habis semua ditarik, terus masuk neraka. Mereka terus masuk neraka. Tinggal kelompok orang beriman saja yang melintasi titian sirat dalam mengikut amalan masing-masing. Subhanallah. Allah, mudah-mudahan Allah pemudahkan kita. Amin ya. Tapi ingat, ini yang menarik ni.
kita dah sampai, Masya Allah, sampai titian sirat, dah lepas. Amin. Ya, lepas titian sirat, ada satu lagi nokta, Al-Qantarah, kan? Tuan-tuan dan puan, Al-Qantarah, satu tempat perhentian. Kenapa ada lagi perhentian? Nak menunjukkan orang yang nak masuk syurga mestilah bersih sebersih-bersihnya. Bukan sebarang manusia, ya, bukan sebarang orang. Jadi bayangkan Al-Qantarah adalah satu perhentian yang akan dibalaskan apa yang pernah kita lakukan sesama orang beriman ni di muka bumi. Ya, apa yang pernah kita lakukan? Pernah marah orang cara yang tak betul, pukul dia cara tak betul, ya, itu semua akan disettlekan di Al-Qantarah. Ya, marah itu pasal, ya. Bila kita tengok, seronoknya kita akan dahulu masuk syurga. Tak, dia terhenti kat situ lagi. Nak disettlekan. Apa, ada dah urusan kita dengan sesama manusia. Letih, ya. Urusan kita sesama manusia ni letih. Dengan Allah senang. Istighfar dengan mengharap pada Allah. InsyaAllah selesai. Betulkan perjalanan kita. Tapi dengan manusia ni liku-liku terlalu banyak. Sampai dekat Al-Qantarah dah nak masuk syurga dah. Ada gangguan lagi. Itulah perangai manusia, kan. Mengganggu kita tak habis-habis. Ya. Apa dia? Pernah menyakiti orang, cara pukul dia, cara apa jugalah akan disettlekan di situ. Kalau apa dia? Kalau kita tidak maafkan dia. Oleh kerana itu, bila kita tengok, kalau aku dahulu sampai, aku dah boleh masuk syurga, tetapi disebabkan aku pernah kata kat dia, okey, aku balas kamu ke akhirat. Di situ terhenti. Okey, boleh faham, kan? Di situ terhenti pasal kita dah kata, aku nak balas kamu ke akhirat. Geramnya, kan? Balas kamu ke akhirat. Di situ terhenti. Sedangkan kita dah boleh masuk syurga. Tapi disebabkan kita pernah kata, aku nak balas kamu ke akhirat, maka di situlah terhenti. Sedangkan orang yang kita nak balas tak tahu macam mana kedudukan dia, perjalanan dia. Entah-entah dia masuk neraka, lepas tu dia naik. Dah berapa lama kita nak tunggu? Oleh kerana itu Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, maafkan. Ya. Maafkan. Pahala begitu dahsyat dan kecepatan kita menuju ke syurga lagi cepat. Tapi kalau tak maafkan itu, jawablah, tunggu. Ya. Tuan-tuan dan puan, jangan biarkan. Ya. Tengok. Ya, kalau pun tak perlu balas, tak payahlah. Balaskan dunia pun cukup. Tapi tak payahlah, maafkanlah. Ya, maaf kerana perjalanan ini agak menggerunkan. Pasal apa? Saya mengharapkan kita dapat masuk syurga secepat mungkin. Ya, jalanan yang menggerunkan. Kita tak nak halangan-halangan. Kadang-kadang bila fikir halangan kita, macam ketua keluarga, kan, anak kita, isteri kita, apa semua tu bebanan kita di akhirat kelak. Letih. Ya, tiba-tiba kita nak kena hadapi yang lain lagi. Na'udzubillah min dzalik. Okey? Jadi perkara ini amat penting untuk kita lihat. Ya, kita muhasabah diri kita supaya kita nakkan perjalanan kita di akhirat itu lagi cepat. Baik, kita lihat balik ayat dalam surah An-Nisa tadi. Jadi kita boleh nampak, ya, tentang mereka cuba nak menipu Allah, Allah menipu mereka. Baik, ayat 142 tadi, sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas penipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri solat, mereka berdiri dengan malas. Dari sini datang ayat wailul lil musallin. Ya, neraka wail bagi orang musallin, orang yang solat. Kes inilah. Ya, mereka solat, pertama sifat munafik bila solat, apa dia? Malas. Ya, tengok pada diri kita, jangan tengok orang lain. Aku ni malas dah. Ya, tengok walau macam mana pun itu kita katakan kena bangun. Ya. Yang kedua, malas ini bukan malas letih, malas yang sibuk kadang-kadang, ya, sampai habis waktu, ya, itu kategori malas. Dan kedua, dikategorikan malas ini ialah melambatkan solat sehingga di akhir waktu. Akhir waktu. Dalam riwayat memang akhir, disebutkan akhir. Kali itu sifat orang munafik. Itu pasal kita katakan jangan kita melambatkan waktu, ya, solat. Dan yang ketiga, di antara mereka ini bila solat perlu menonjolkan diri mereka. Itu pasal solat dia nak orang tengok dia. Oh, dia datang solat rajin, macam tu. Itu pasal orang munafik bab solat subuh zaman Rasulullah dan solat Isyak waktu tu tak ada lampu, kan. Ya, pelita macam tu, orang tak nampak sangat. Itulah paling solat yang mereka tak pergi.
Kita pula bukan masalah lampu, masalah cerita Korean lah, jamu mana lah tu kan. Itulah masalah kita. Bola kadang-kadang waktu itulah bola permainan yang paling best sekali. Ya, tinggalkan. Okay, itu pasal kategori wailul lil musallin, celaka dan kewillah bagi orang musallin. Bagi kaum lelaki, tempat solatnya adalah di masjid, solat fardu. Dan bagi kaum wanita, ya, solat mereka yang terbaik adalah di rumah mereka. Okey. Habis ada yang tanya, kalau jemaah di rumah tak lelaki jemaah nun di masjid asalnya, ya, bukan di rumah. Okey. Dan wanita tidak boleh menghalang lelaki nak pergi masjid. Kecuali kalau dia was-was betul ke abang aku nak pergi masjid ni kan. Tak boleh lah was-was. Saya tengok seorang tu, tolong ustaz, macam mana isteri saya ni, kenapa? Saya nak pergi awal masjid, saya nak bertobat ustaz, saya nak pergi awal masjid. Boleh dia kata, abang ni lagi hebat daripada Tok Imam ya. Pergi masjid awal. Janganlah halang. Abang kalau suami pergi masjid awal, kita dapat pahala. Okey. Jadi membantu. Tapi lah isteri tahu suami masing-masing, itu dia. No comment. Okey. Baik, itu yang saya beritahu kategori-kategori. Itu pasal kalau orang tu, ya, dalam siri bab solat ni, ya, kalau misalnya acara-acara tertentu dia menonjol, ya, dalam acara agama lah, macam solat, apa yang kita nak solat, macam baru ni pergi ke masjid wilayah, solat subuh seperti solat Jumaat kan. Itu wallahualam lah. Tapi nak menceritakan kadang-kadang solat-solat yang betul berjemaah ramai-ramai ni, mereka menonjol. Ya, mereka menonjol. Itu adalah sifat munafik. Kita katakan, nauzubillah. Kita tak menghukum dia munafik, tapi sifat itu. Okay. Ayat yang dikatakan wailul lil musallin itu nakawil ataupun celakalah bagi orang solat, itulah sifat. Dan bagi mereka macam ibu-ibu kalau memasak kan. Tapi ibu-ibu masak ke? Bibi je masak sekarang. Ya, kan? Tunjuk aja, kedai tunjuk aja. Masak tunjuk aja. Kalau bila kita masak, pastikan timing dia. Ya, jangan waktu nak azan baru kita nak masak. Mulalah kita teringat alamak gulai, takulah apa semua. Jangan. Ya, pastikan. Kita kalau boleh lepaskan atau sebelum masuk waktu itu kita masak. Ya, kenapa? Kerana kita cuba mendapatkan waktu solat yang paling afdal, awal waktu. Okey. Kemudian ayat yang berikutnya, muzabzabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ula wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara demikian iman ataupun kafir. Tidak masuk kepada golongan ini, yakni orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, iaitu orang kafir. Siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Okey, ni dia. Inilah orang munafik. Dia tidak kepada orang beriman pun tidak, dia pada orang kafir pun tidak. Yang paling penting, nakkan keuntungan antara dua-dua tu. Dan orang munafik dia berbahaya. Kerana apa? Dia bertopengkan Islam tapi jiwa dia banyak kepada orang kafir. Berbahaya ya. Itu pasal isu-isu Islam dan kafir ini kita dapat mengenali sifat orang munafik sebenarnya. Kita tak menghukum, tetapi bila dia pro kepada orang kafir, berhati-hati. Orang ni ada sifat yang berbahaya. Ya, dia tidak ada wala dalam agama dia sendiri. Okey, baik. Ayat ini mengisyaratkan sifat dia memang tidak ada, sini pun tidak, sana pun tidak. Dan di manakah tempat mereka? Tengok ayat yang bawah tu, ayat ke-145. Innal munafiqina fid dark, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan? Dia dinamakan orang yang iman, beriman, tetapi tempatnya non di bawah neraka, lebih teruk daripada orang kafir biasa. Ya, na'udzubillah. Ini kedudukan orang munafik.
Kita minta lindung kepada Allah. Jangan ada sifat-sifat ni ya, minta lindung kepada Allah. Kita tidak bicara kepada orang, tapi kita bicara pada pembentukan diri kita. Ya, kalau ada sifat ni, cuba tinggalkan. Okey? Baik. Tadi kita dah bicarakan orang munafik, kita sambung balik ayat. Ayat 41 tadi, tak habis lagi. Hai Rasul, hendaklah kamu jangan disedihkan oleh orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang yang mengatakan dengan mulut mereka kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Okey, itu dia orang munafik. Setelah kita dah terangkan, cuma pengkhianatan di antara pengkhianatan yang paling jahat yang pernah berlaku di zaman Rasulullah, orang munafik apa yang dilakukan pada hari peperangan Uhud. Dia telah menarik lebih kurang 300 orang. Bayangkan daripada 1000 orang tentera, dia tarik 300 orang. Dan orang kafir musyrikin 3000 tentera. Memang tergoncang. Okay? Itu orang munafik. Nak tengok keadaan mereka, begitulah kedudukannya. Memang jahat. Dan mereka sejahat-jahat manusia yang mengkhianati kita dari dalam. Mengkhianati umat Islam dari dalam. Ya, mereka bertopengkan Islam, kononnya hebat, tetapi penipuan dilakukan demi kepentingan. Bayangkan dalam keadaan waktu nak berperang, dah berjalan tentera Islam. Ya, kalau siapa yang pergi ke Makkah, Madinah tu, dia akan nampak daripada arah Masjid Nabawi nak menuju ke Uhud tu, di satu tempat itu mereka tarik diri 300 orang. Subhanallah, kegoncangan berlaku. 700 nak lawan 3000. Ya, berapa 7 kali 3, 21. Tak sampai lagi. Berarti 1 orang lawan 4 sekali. Subhanallah ya. Akhirnya Allah bagi pertolongan juga tentera Islam. Ini agak menarik ya. Dalam Uhud banyak pengajaran. Rasulullah dah atur strategi. Okey, duduk di sini, di atas bukit Rumat yang kita naik itu kan. Ya. Ui, kemarin semangat kita. Aku pemanah ya. Kita cerita je. Okey. Duduk di atas bukit Rumat dengan strategi yang mana ucapan saya agak tertarik dalam bab ini. Rasulullah mengatakan jangan turun menang ataupun kalah. Sehingga walaupun kamu melihat orang sedang mengumpulkan harta rampasan perang, jangan turun. Itu wasiat Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bercakap mengikut hawa nafsu. Tetapi ialah di kalangan sahabat manusia biasa juga ya. Kadang tak perasan, terlupa ya. Dah menang dah persaturan peperangan dalam perang Uhud, dah menang dah. Tetapi di saat itu Rasulullah belum arah turun. Di kalangan sahabat turun. Dah excited nampak semua dah kutip harta rampasan perang. Di kalangannya dah turun. Khalid Al-Walid renung dari jauh. Khalid kan, siapa tak kenal Khalid? Dia renung dari jauh. Oh, ini kesempatan. Dia pusing bahagian pinggir Uhud sana. Lalu dia pergi serang dia ke arah Bukit Rumat. Dia ambil alih Bukit Rumat. Dia bunuh beberapa orang sahabat. Habis. Dari situ mula goncang. Yang paling penting dapat dilihat di sini, pertama orang munafik. Nak tahu orang munafik, di saat cemas mereka akan menarik diri, nak selamatkan diri. Yang kedua, jangan tinggal wasiat Rasulullah. Tinggal memang hancur. Ya, sampai kiamat. Okey, baik. Kemudian Allah mengatakan, dan juga di antara orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong. Yakni mereka senang mendengar perkataan pendeta mereka yang bohong. Dapat juga diartikan mereka suka mendengar perkataan Nabi Muhammad untuk disebarkan antara mereka dengan cara yang tidak jujur. Okey, ini agak menarik ya. Orang Yahudi suka dengan cerita-cerita dari rahib-rahib mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita diuji dengan fitnah yang sama perbuatan ini. Umat Islam, dia sangat suka kepada cerita-cerita yang dibawa oleh ustaz-ustaz, cerita yang tidak ada dalil. Maka kita tengok, cerita tu Tok Wali beritahu Tok apa berbagai-bagai kita dengar sehari dua ni kan. Macam-macam cerita. Kalau boleh dia nak dengar cerita sentiasa dalam bentuk cerita wali terbang, wali berjalan atas air, wali itu, wali ni. Tuan-tuan dan perempuan, fitnah kepada umat. Ya, ini di antara yang disebutkan sebagai satu kisah dalam bab
Pendakwah ni qasas, yang suka bawa cerita-cerita yang tidak ada fakta, tak ada dalil. Ya. Bayangkan tuan-tuan dan puan, yang saya cerita pun, saya pun dulu suka membaca buku-buku cerita. Di antaranya 73 wali-wali Allah. Oh, pasal nak jadi wali kan? Masya Allah, memang saya ingat nak jadi wali. Subhanallah. Alam jahil, kita waktu tu mencari-carilah. Lepas acara Arkam tu, kita pun banyak ni mencari. Dah tahu Arkam tak apa nak kena tu ya, lepas Ustaz Mukhtar tu keluar. Lepas tu kita pun baca buku wali-wali, 72 wali, 72, 73 wali-wali Allah. Saya baca, yalah, kita tak tahu mana dulu tahu sahih ke tidak kan, main baca je. Baca sampai kita pun nak praktikalkan. Nak jadi wali kan. Tapi alhamdulillah sekarang jadi wali. Dah nikahkan anak 2 orang. Okay. Baik. Jadi dalam cerita tu, di antaranya ada wali tu, dia pergi duduk di padang pasir tu, memicilkan diri, ya. Lepas tu apa dia ambil? Dia ambil rotan, dipukul badan dia. Baik. Saya pukul badan saya. Nak lembutkan hati. Ya, dalam buku tu kata wali tu nak lembutkan hati dia berpukul. Kita ambil pukul, sakit. Kan? Memang sakit. Tapi nak kerana buku tu. Nak jadi wali, kita pun ikut kan cara buku tu. Saya ikut. Lepas tu baca lagi. Ahmad Bustami, Junaidi apa semua. Di antaranya wali tu ya, bergolek-golek di padang pasir. Saya pergi ke Sungai Perak, ada kawasan pasir tu. Saya pun bergolek-golek, ya. Nasib baik tak jadi ayam golek. Tapi bergolek. Ya, kita subhanallah, nampak dah kesan. Ya, bila cerita-cerita macam tu. Dan saya katakan, saya terbaca seorang wali tu telah bertapa selama 10 tahun dalam gua. Tiba-tiba dia terdengar hentakan kaki perempuan. Tahu kan orang Pakistan ni dia bunyi cing 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 tu kan, takkan kaki dia, lepas tu cing cing cing, lagu Hindustan tu lah kan. Jadi waktu dia duduk tu dia terdengar. Lalu dia nak tengok, datang suara, wahai si fulan, setelah 10 tahun kamu cuba kontrolkan nafsu kamu, tiba-tiba hanya dengar suara hentakan kaki saja dah kamu nak keluar. Kan, dia pun rasa bersalah, dia ambil parang, dia potong kaki dia. Nasib baik saya tak ikut dah itu. Kalau ikut situ saya datang pakai wheelchair ni kan. Na'udzubillah, nampak tak macam mana tu? Tapi cerita tu sonok lah. Kita baca cerita Rabi'atun Adawiyah, beberapa cerita Yazid Bustami apa semua tu saya baca, la ilaha illallah. Yang mana saya cuba nak ikut, saya ikut. Tahu dah apa berlaku? Ini ingat ya. Orang kata penyakit isim ya, dia tak. Sampai satu ketika saya baca, saya cuba nak ikut, saya cubalah praktikal. Tiba-tiba datang satu bisikan. Bisikan. Orang lain takkan dengar. Orang lain tak dengar. Bisikan tu dia datang. Subhanallah, tuan-tuan, fitnah waktu tu, fitnah. Waktu tu zaman SPM. Dia datang bisikan. Bisikan apa dia? Tuhan 2. Dia suruh syirik Allah, Tuhan ada 2. Kita pun lawan Allah 1. Dia mula kita bercakap. Masa kadang-kadang kita tengok orang tu dulu okey, tiba-tiba dia bercakap seorang-seorang. Dia ada masalah. Orang kata orang pondok penyakit isim. Ya, bisikan tu dia tahu. Setengah orang rawatan Islam, orang buat ruqyah, dia tak percaya. Pasal dia tak berhadapan. Saja bila orang tanya, percaya? Ya, saya percaya. Seorang budak, seorang wanita tu datang, Ustaz, saya dengar begini. Ustaz percaya tak? Keluarga saya semua tak percaya. Saya kata, saya percaya. Lalu kita bagilah guideline apa yang perlu dibuat. Okey, dengar ya. Kalau berlaku macam tu, apa yang perlu kita buat? Okey. Jadi bomoh macam jadi rupiah. Bila berlaku kita ada saudara mara ke, kita tengok macam tu, jangan biar dia duduk seorang-seorang. Ya, jangan biar dia duduk seorang-seorang. Kenapa? Dia akan melayan benda ni. Kena pula kalau dia tutup lampu. Dia melayan. Saya dah menyaksikan ya, orang tu, subhanallah. Habis dah suami ditinggalkan, anak-anak ditinggalkan, dia memencilkan diri. Dah dia seolah-olah bertemu dengan orang yang dia dengar bisikan tu. Dahsyat.
Dahsyat. Sampai dia kata rumah dia cantik, kita tengok rumah hancur dah. Ya, dah pokok dah keluar dah, dia tak nampak dah. Mata dia dah dirasuk. Okey, bisikan-bisikan tu datang, jangan bagi dia duduk seorang dan suruh dia latih, jangan melawan, biar buat tak layan dan bagikan aktiviti supaya dia ada benda yang dia nak buat. Kalau tak, letih. Kalau biar dia duduk seorang, dia akan terus sakit. Dan alhamdulillah, saya punca macam mana kan? Okay. Dia datang tu, Tuhan dua, Allah satu, saya lawan. Nampak tak? Baca sendiri punya hal, nak jadi wali sangat. Dan Allah dua, Tuhan satu. Waktu tu nak SPM dah, kacau betul lah. Sampai satu tahap, kita tak nak syirik pada Allah, dia datang, Allah, Tuhan satu, kita lawan kan? Sampai satu tahap, saya pegang tangan ni, nak lawan dia. Dia datang sekali-sekala, bukan ni. Tiba-tiba dia datang. Satu hari tengah makan, saya, mak saya, ayah saya, abang saya, kakak tak tahu ada dia dah waktu tu. Dia datang, la ilaha illallah kan. Dia datang, saya waktu tu dah stres sangat. Dia datang, Allah, Tuhan dua, saya hentak je. Allah satu. Meloncat lah, lompau dengan gulai. Ayah saya terkejut. Kamu gila ke? Kalimah tu macam kena penampak. Saya cerita pengalaman kan. Lepas tu, kamu gila ke? Kenapa ni? Kan? Saya pun mula kontrol kan, kontrol. Makan masa juga. Ya. Tapi yang paling penting, bisikan tu tak datang sampai saya belajar di Pakistan, faham Quran Sunnah dia. Okay. Nampak tak? Dan saya menyaksikan orang mendapat bisikan ni sampai satu tahap tu dia memecil diri, dia duduk dalam rumah 2 orang perempuan, ya, tak nak cerita kat mana, ya, tapi yang perempuan seorang tu family dia dah takut, dah tak mau masuk, dia anak dia datang bagi makanan. Dia datang bagi makanan, dia tak nak jumpa orang lain, tapi call dia angkatlah. Ya, subhanallah. Saya suggestkan, mereka minta pandangan, saya suggestkan tolong bawa ke Tanjung Rambutan untuk settlekan masalah. Terpaksa. Saya kata kalau dia duduk dalam rumah, keadaan yang rumah dah teruk sangat-sangat, tapi pada mata dia cantik, ya, saya kata pindahkan. Suami dia tolong buat report, anak-anak buat report, tapi mereka tak buat. Itu kita selesai lah. Biar dia berada di kawasan sana lebih selamat, lebih ni, daripada dia duduk seorang. Dan satu lagi pun di bahagian pun Taman Melawati pun macam itu juga. Saya pergi tengok, dia tak nak keluar. Lepas tu kita cerita anak-anak dia cakap, saya kata tak boleh macam tu. Kata jangan biarkan. Dia macam jadi pengantin tiap-tiap hari. Dahsyat tu kan. Ini kesannya dia berlaku bisikan. Okey, ini di antara yang saya melalui pengalaman saya lah. Saya berhadapan dan saya cuba settle, alhamdulillah, belajar Quran Sunnah ni settle lah. Okey. Hati-hati. La ilaha illallah. Menakutkan sebenarnya. Kalau ini kadang-kadang berlaku pada orang yang rapat kita. Selamatkan. Saya katakan selamatkan. Jangan biarkan. Dia ada, ini dia antara pengalaman yang kuat lah, yang dahsyat. Ya. Dan kita kena ambil perhatian. Berarti kalau berlaku bisikan, dia kata berbisik, ambil perhatian. Dan satu lagi, kalau dia nampak, kita jangan takut. Jangan, ini bila dia cerita nampak, tegar rumah aku, takut. Itu silap. Ya, kita cuba tengok, kita cuba settlekan. Kenapa? Yang nampak dia, kerana dia kena rasukan. Ya, dia kena rasukan, maka kita kena selamatkan. Kita ajar dia. Ya. Skizo, Ustaz. Skizo ke? Kalau yang term dia skizo. Ya, tak tahu apa nama. Okey. Faham kan? Ya, gangguan syaitan itu. Rasukan. Tu pasal saya kata, kadang-kadang orang buat hantu-hantu pocong tengah jalan tu, semua nampak kan? Itu bukan hantu, itu orang. Kejarlah dia. Tak percaya kejar. Pasal semua nampak. Dia kalau yang seorang nampak, maksudnya dia seorang, orang lain tak nampak, yang tu kena rasukan. Dia perlu disettlekan. Kalau dah semua nampak, settle hantu yang berjalan tu. Tu pergi kejar, entah, lepuk. Lepas tu tak muncul dah. Ya, memang dia takut. Hantu tu takut pada kita, penipu belaka. Okey? Allahu Akbar.
Itu kesan di antara cerita-cerita yang kita ambil tanpa bersanad ataupun cerita yang orang cerita suka sangat bawa cerita. Dan di sini orang Yahudi suka bab-bab cerita yang begini. Itu pasal bila kita dengar cerita yang disebutkan Rasulullah menyebutkan bila datang cerita daripada Yahudi tapiskan. Kenapa? Israiliyat adalah satu cerita yang telah bercampur baur. Cerita betul, cerita dongeng. Dia bercampur. Macam kita Melayu liat, cerita apa? Pak Pandey, cerita angan-angan Mak Jenin lagi. Gunung apa ni, Putri apa nama Putri Sedondong Putri Putri Sadung. Okey, itu semua cerita-cerita Melayu liat. Okey, hantu botol kan. Semua Melayu liat belaka tu. Saya orang botol kan. Okey, baik, kita lihat. Dan perbuatan ini menyebabkan orang Islam sendiri terikut. Di zaman dahulu, Qasas dia membawa cerita-cerita yang tidak ada dalil, ya, berbahaya. Cerita-cerita yang tak ada dalil, orang ramai suka. Itu pasal kadang-kadang kita lihat ceramah-ceramah yang ramai orang tu cerita-cerita yang berbentuk begini. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, berbahaya. Bila cerita-cerita yang tidak ada fakta yang sahih, dia boleh merosakkan minda kita dan boleh merosakkan iman kita. Ya. Cerita pergi kata Tok Guru tu pergi ke kubur Nabi, kononnya bagi salam Nabi pun keluarkan tangan, ya. Itu semua cerita-cerita mengarut yang datang daripada masyarakat kita. Kena berhati-hati. Baik. Kami mana tadi? Orang-orang Yahudi yang amat suka mendengar berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan yang lain belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubahkan perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Ini di antara masalah orang Yahudi, dia ubahkan kitab Taurat, ya, menafsirkan kitab Taurat mengikut akal masing-masing, ikut selera masing-masing, dan berlaku kepada masyarakat kita. Ya, mereka mentafsir Al-Quran dan As-Sunnah mengikut akal masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekadar bila dikatakan kita ikut Quran dan Sunnah sahaja. Kita pun naklah, tetapi hendaklah dia ditambahkan dengan mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Kerana itu sahaja yang menyelamatkan kita dalam penafsiran Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Pertama, Al-Quran dan Sunnah hadis-hadis mestilah sahih. Kemudian ditafsir mengikut 3 generasi yang terbaik. Kenapa? Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia di zamanku, kemudian zaman berikutnya tabi'in, kemudian zaman berikutnya tabi'in. Itu je. Kalau tidak, kita akan melihat penafsiran akan berlaku penyelewengan yang besar, berbahaya. Okey, kemudian mereka mengatakan jika diberikan ini, yakni sesudah diubah oleh mereka kepadamu, maka terimalah. Dan jika diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatan, maka sekali-kali kamu tidak mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka mendapat kehinaan di akhirat, mereka mendapat kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. Okey, baik. Dalam bab ini, apabila Imam Ibn Katsir mengatakan penyimpangan kaum Yahudi yang berkaitan dengan usaha mereka mengubahkan hukum rejam dalam kisah 2 orang Yahudi yang berzina. Okey, ini di antara ayat-ayat yang mereka yuharrifunal kalimah min ba'di mawadi'ihi. Mereka mengubahkan perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Berbahaya. Menipu Al-Quran bersamaan dengan menipu Allah. Menipu hadis bersamaan dengan menipu Allah juga, kan? Allah berikan Rasulullah wahyu, lepas tu kita tipu. Itu pasal kenapa kita menentang hadis palsu. Berarti menipu, kita ambil hadis palsu, berarti kita telah mengatakan Allah menipu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Okey, baik. Ahli kitab dia mengubahkan ayat-ayat dan dia menyuruh ayat-ayat yang mana tidak ada kepentingan untuk mereka menyuruhkan ayat-ayat ni. Tak ada integriti dalam bab mentafsirkan ayat-ayat ini. Okey, kita lihat apa kisahnya. Begini. Yang diriwayatkan oleh Malik,
dari Abdullah bin Umar, kaum Yahudi datang kepada Rasulullah dan lalu mereka menyebutkan kepada beliau bahawa seorang lelaki dan wanita antara mereka telah berzina. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah kalian dapati dalam Taurat tentang ayat rejam? Mereka menjawab, kami membuka aib mereka dan mendera. Ya, begini berlaku di Madinah, orang Yahudi, di kalangan Yahudi, dua orang ni telah melakukan zina. Maka mereka tak nak berhukum, melainkan nak hukum Taurat. Rasulullah datang. Nampak tak macam mana mereka gerun kepada Rasulullah kan? Kerana dia dah jadi pemimpin, ketua waktu itu. Lalu Rasulullah mengatakan, dalam kitab Taurat ada tak ayat rejam? Pasal Rasulullah tahu Allah wahyukan ada. Lalu mereka mengatakan tak ada. Kami hanya kalau orang berzina, kami hitamkan muka mereka, lepas tu diarakkan di belakang keldai sebagai satu penghinaan lah. Lalu Rasulullah kata bawa Taurat. Kemudian dibawanya Taurat, lalu dibukakan ayat kitab Taurat. Sudah tentulah bahasa yang dibawa, bahasa Yahudi itu Rasulullah tak boleh baca, dan Rasulullah pun memang tak boleh baca, dan para sahabat pun tak boleh baca, kecuali di kalangan orang yang belajar. Okay? Lalu dia tunjuk, ya Rasulullah macam ni, dia tunjuk, ya, tangan ni dia letak macam ni. Ya Rasulullah, tengok, inilah, okey, kitab Taurat yang mana tidak ada menceritakan ayat rejam. Rasulullah tu baca, dia baca. Tangan yang tutup tu dia tak baca, dia baca ke bawah tu. Tak ada. Lalu seorang lelaki yang soleh ni, nama dia Abdullah bin Salam, ya, dia bisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suruh dia angkat tangan tu dan baca. Lalu Rasulullah kata, angkat tangan kamu, dia angkat. Cuba baca. Baca, terdapat ayat rejam. Nampak tak? Dia cuba lagi tu, ya, dah depan Rasulullah, dia tahu Rasulullah tak boleh baca, dia buat macam tu. Ya, lalu Abdullah bin Salam. Siapa dia Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam yang Rasulullah kata, siapa yang nak melihat lelaki ahli syurga yang berjalan di muka bumi, lihatlah Abdullah bin Salam. Seorang anak Yahudi, dan dia dikategori orang yang alim di kalangan Yahudi, anak muda lagi dia ni, ya, pendeta Yahudi muda. Dan dia bertanya 3 soalan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jika kamu dapat menjawab, kamu adalah Nabi, kalau tidak, kamu bukan Nabi. 3 soalan. Lalu ditanya, terus Rasulullah kata, Jibril telah datang kepadaku dan memberi jawapan tersebut. Jawab. Terus dia dengar Rasulullah menjawab, lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Kan? Inilah pemuda dia. Lalu pemuda ni mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi ni pembangak. Apa nak sebut, ya? Pembangak lah, senang kan? Di mana kalau kamu nak tahu, mula-mula dia cakap lain, lepas tu dia cakap lain. Okey? Mereka kenal aku siapa. Aku adalah pendeta mereka, orang yang mereka percayai. Ya, kalau mereka tahu keislaman aku, mereka akan pusing perkataan itu. Tak percaya buat. Okey, Rasulullah pun panggil. Okey, Rasulullah pun bawa Abdullah bin Salam, nyuruh sikit. Ya, kemudian dipanggil orang Yahudi. Orang Yahudi datang. Takut mereka pada Rasulullah. Datang. Okay. Macam inilah perjumpaan. Okey. Rasulullah kata, baik, aku nak tanya kepada kamu tentang seorang lelaki ini, apakah pandangan kamu? Apakah pandangan kamu terhadap Abdullah bin Salam? Oi, dia adalah cahaya mata kami, intan payung kami, apa lagi nak tambah? Ya, dia puji, dia angkat. Ya, dialah harapan kami segala-galanya. Apa kata kalau aku katakan dia masuk Islam? Oh, tak mungkin. Dia tak akan masuk Islam. Lalu dia kata, Abdullah, keluar. Lalu Abdullah bin Salam keluar. Sesungguhnya Abdullah bin Salam telah masuk Islam. Siapa ya? Semua kata, kami tak kenal dia, tak kenal. Dia bukan kami punya keluarga, bukan kami punya keturunan, kaum kami bukan kan. Lalu dia Rasulullah, Abdullah bin Salam katakan, kan saya telah katakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, betapa Yahudi pembangak, penipu. Itu dia. Ni. Jadi Abdullah bin Salam menceritakan, wahai Rasulullah, suruh dia angkat tangan dan suruh dibaca. Bila dibaca, memang terdapat ukur rejam
ataupun hukum bagi orang yang berzina dihukumkan dengan hukum rejam. Nampak tak orang Yahudi cuba pusingkan ayat-ayat ni. Nauzubillah min dzalik. Okey. Sanad dia berbagai-bagai, dan yang paling menarik dalam ayat ini Allah mengatakan supaya kita berhati-hati, ya, bagaimana orang Yahudi cuba mengelakkan supaya dihukumkan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam kitab Taurat. Dan ini juga berlaku. Yang menarik sekali dalam bab ini, kita lihat bagaimana ulama-ulama Yahudi telah dipesongkan dengan hawa nafsu mereka. Dan begitu juga ulama-ulama Islam kita pun dipesongkan hawa nafsu kita, ya, hawa nafsu mereka. Merbahaya tuan-tuan dan puan-puan, fitnah agama ini menjadi bahan dagangan yang begitu dahsyat di kalangan ulama-ulama Islam yang tidak amanah, tidak jujur. Macam mana kita nak sebut, cuma kita minta Allah lindunglah. Saya menasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak belajar, belajarlah betul-betul, ya, kerana ilmu ini akan menentukan syurga neraka kita. Salahlah kita. Okey, dan alhamdulillah Allah bagikan yang macam Yayasan Ta'lim ni satu tempat untuk kita belajarlah. Kita ada beberapa tempat, Baitul Salam, Baitul Sunnah, dan beberapa Ustaz Singgi punya Al-Khadim kan. Ini di antara tempat-tempat yang pergilah belajar, ya, supaya kita selamat. Kerana perjalanan kali ini lagi menggerunkan, kalau silaplah kita. Berarti kalau silap kita cari, silaplah kita di akhirat kelak. Rugilah kita. Ya, usia kita singkatlah. Ya, dalam usia kita dan saya nasihat elakkan mencari agama di dalam YouTube, ya, TikTok. Itu bukan medan agama kita. Ya. Carilah tempat yang betul dan bertanya. Okey, bertanya kepada ahli ilmu, ya, supaya kita dapat petunjuk. Baik. Jadi ini di antara perkara yang menarik. Kemudian Allah menceritakan dalam ayat ini bahawa sesiapa wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Siapa yang Allah nak sesatkan atau diberikan fitnah, tak ada siapa yang boleh menyelamatkan diri mereka. Dan pada akhir ayat itu Allah katakan apa lagi? Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan dapat mampu menolak suatu pun yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Habis. Kalau Allah tak sucikan hati kita ni, habis. Kerana masalah hati kita ada beberapa kategori, ya. Masalah hati yang sakit, masalah hati yang dikunci, ya. Ini di antara masalah hati yang paling berbahaya. Kalau Allah dah sakitkan hati kita, dia termasuk golongan nifaq, munafik. Kalau Allah kuncikan hati kita, kita termasuk dalam golongan orang yang kafir. Habis. Oleh kerana itu minta lindung. Ya, kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingatkan, kerana hati ini yang disebutkan qalbun. Apa dia? Qalbun. Bukan kalbun. Qalbun. Kalbun apa dia? Anjing kan? Qalbun, hati. Dia kata qalbun ni terbalik-balik, yuqallibul laila wan nahar, dibalik-balikkan malam dan siang, dia terbalik-balik. Dan berhati-hati kerana hati kita ni mudah terbalik. Kalau silap kita dengar ataupun lihat dalam handphone kita suatu benda yang tak baik, kita tersilap, maka kita terbalik. Maka waktu terbalik rugilah kita. Okey? Maka oleh kerana itu berhati-hati, kerana itu dilarang bagi kita untuk mendengar suatu perkara yang mana kalau kita dengar boleh membalikkan hati kita. Waktu itu habis. Kita tak tahu. Itu pasal bila Dajjal muncul yang Rasulullah kata jangan pergi kepadanya. Kerana apa? Kalau kamu pergi kepadanya, ditakuti bila dia sampaikan bayan dia menyebabkan hati kamu dah terbalik. Waktu itu adalah waktu yang menghancurkan kamu. Kamu menyangka kamu berada di jalan yang betul, sebenarnya kamu dah bersama dengan Dajjal tersebut. Nauzubillah min dzalik. Okey. Minta lindung kepada Allah. Dan mereka mendapat kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti di sini dulu. Ada apa soalan? Okey, ada persoalan? Tak ada. Ustaz, maaf tu, maafkan orang. Itu pada orang hidup dan mati pun boleh kan? Hidup dan mati. Ya. Hidup, Kalau orang tu salah kat kita boleh.
Orang hidup dan mati. Tapi kalau orang tu kita salahkan orang tu, kita kena pergi minta maaf. Kan? Kalau kita mula-mula kita kata aku jumpa kamu akhirat, tapi kita ubah fikiran. Kita ubah. Okey. Okeylah. Okey, tak apa. Ya. Aku jumpa kamu akhirat. Lepas tu dah belajar lah silap. Okey, aku tak nak jumpa kamu kat akhirat kan. Alhamdulillah, aku maafkan kamu. Okey, cantik. Yang penting kita maafkan. Kalau orang salah pada kita. Tapi kalau kita salah pada orang tu yang jadi isu. Kita kalau kita bersalah kepada orang, kalau mampu kita pergi minta maaf, kita pergi minta maaf. Kalau tak mampu, kita doakan dia, kita buat kebajikan. Mungkin kita bersedekah dan nama dia. Itu di antara perkara yang baiklah. Kita tak sebut hal dia melainkan yang baik-baik saja. Itu di antara cara. Orang kafir. Oh, kita bersalah pada orang kafir dia. Yalah, kita boleh minta maaf juga. Kalau kita bersalah misalnya waktu kita kerja office tu, curi tulang, curi pen, ambil pen pejabat, tu macam mana tu ya? Salah sebenarnya. Salah tu. Istighfar je lah. Dan apa yang boleh baik, bagi je lah. Sedekah kan. Itu pasal walaupun kita bekerja dengan kerajaan, hak-hak tu kena jaga. Ya, jangan tengok, oh lah harta kerajaan, tak apa. Salah tu. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.